Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang bagi manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal ataukah haram. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hingga akhir nanti kau tetap jadi pujaan, walau sibuk tahun, walau sibuk zaman, ku tetap menanti. Hingga akhir nanti kau saja idaman hati. Segala rasa cinta, segala rasa sayang hanyalah untukmu. Hingga akhir nanti bulan takkan terang tanpa seri wajahmu, hati takkan terang tanpa kehadiranmu. Rindu dalam sepi, rindu dalam mimpi, ku tetap menanti. Hingga akhir nanti datanglah kekasih, datanglah padaku, kesetia diriku, janganlah kau ragu. Betapa ku kasih, betapa ku rindu, seandai kau tahu benarnya cintaku. Hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita berada di dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Ini ikhwatul iman adalah kurnia daripada Allah. Ini adalah pemberian daripada Allah. Kita berada di dalam majlis ilmu. Dan ikhwatul iman, dari masa ke semasa kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita memasang satu niat yang bersih, iaitu niat makin ilmu itu masuk, makin kita nak menghampirkan hubungan kita dengan Allah. Itu niat kita yang paling bersih. Kerana itu kita nak mengetahui apakah yang dipedomankan oleh Allah, yang dipedomankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah ikhwatul iman, kita sedang berada dalam bulan Maulud, bulan Maulid ini. Ada suatu hadis yang patut kita ambil sebagai i'tibar. Hadis ini patut kita jadikan dia sebagai i'tibar
bila kita dengar hadis-hadis macam ni, sepatutnya hubungan kita dengan Allah itu menjadi lebih akrab, lebih akrab, lebih akrab dan lebih akrab. Masa Nabi masih hidup lagi, ada orang zaman dahulu mereka nak mengetahui Nabi ini Nabi yang benarkah, Nabi yang palsukah. Sejak zaman Nabi lagi ada orang memang nak tahu. Tapi tak apalah, mereka itu orang kafir yang belum dapat Islam. Maka ada satu hadis daripada Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari ketika Nabi masuk ke Madinah, ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini, dia ini seorang daripada pendeta Yahudi. Dia ini pendeta Yahudi yang banyak membaca Taurat, banyak membaca Injil. Maka satu hari dia membaca Taurat dan Injil, dan dia mendapat banyak ilmu daripada Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Tapi selama Nabi kita Muhammad menyampaikan urusan dakwah di kota Mekah, dia tidak pernah berjumpa Rasulullah. Kali pertama dia jumpa Rasulullah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu adalah kali pertama dia tengok wajah Rasulullah. Kata dia, apabila dia melihat wajah Rasulullah, ada dua perkara yang terjadi pada dia. Bila Nabi masuk ke Madinah, orang pakat kata qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Rasulullah dah sampai, Rasulullah dah sampai, Rasulullah dah sampai. Maka dia pun kata injafalan nasu ilaihi. Dia pun di antara manusia bersama orang banyak nak tengok wajah Rasulullah. Yang kata Nabi akhir zaman ni bagaimana rupanya, bagaimana bahasanya, bagaimana tutur bicaranya, dia nak ambil tahu. Maka bila dia terpandang kali pertama wajah Rasulullah, dia hanya baca Taurat, dia hanya baca Injil, sifat-sifat Nabi akhir zaman. Ini adalah kali pertama menatap wajah Rasulullah. Bila dia tatap wajah Rasulullah, sepatah yang terdetik dalam hati dia dan keluar di mulut dia. Dia kata anna wajhahu laisa biwajhil kadzab. Subhanallah. Dia kata sesungguhnya kali pertama aku lihat Rasulullah, sesungguhnya wajah Rasulullah bukanlah wajah orang yang berdusta. Artinya kebenaran Allah itu ada pada wajah Rasulullah. Tutur bahasanya, akhlaknya, budi pekertinya melambangkan hidayah yang dia bawa, melambangkan petunjuk Allah yang dia bawa. Maka dia kata dia perlu mencari suatu ruang untuk berasingan dengan Rasulullah. Sebab dia terbaca di dalam Taurat dan Injil ada beberapa perkara dalam dunia ini ketika dia hidup tidak ada orang boleh jawab, melainkan Rasulullah saja boleh jawab. Maka apabila dia dapat ruang berada bersendirian dengan Rasulullah di Madinah itu, maka dia pun mengemukakan 3 soalan. 3 soalan ini yang siapa pun tak boleh jawab. Dan jawapan bagi 3 soalan itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Masya Allah. Jadi kalau orang itu pernah membaca Taurat, pernah membaca Injil, dia tahu jawapan itu. Tetapi Nabi ini Nabi yang ummi, tak membaca, tidak menulis. Nabi yang ummi. Maka dia tahu itu. Sifat Nabi akhir zaman ummi, dia tahu. Tetapi kalau dia seorang Rasulullah, walaupun dia ummi, Allah akan beri dia tahu apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Allah akan bagi dia tahu. Maka kesempatan keemasan itu dia bertemu Rasulullah berdua. Maka dia pun mengemukakan 3 soalan. 3 soalan ini membawa dia kepada hidayah Allah. Dia terus masuk Islam. Sebab manusia tidak boleh jawab soalan ini. Soalan apa yang pertama? Dia kata, wahai Muhammad, apakah tanda-tanda kepada hari kiamat? Alamatus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Tetapi dia mau Nabi sebut tanda yang tanda itu wujud dalam Taurat, wujud dalam Injil.
Bukan tanda yang digambar-gambarkan, tidak. Tanda yang memang Taurat sebut, tanda yang memang Injil sebut. Yang kedua, dia kata, wahai Muhammad, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, makanan apakah yang pertama sekali Allah hidangkan kepada mereka? Dan yang ketiga, wahai Muhammad, kenapa seorang bayi dilahirkan kadang-kadang wajahnya seperti ibu, kadang-kadang wajahnya seperti bapa? Kenapa? 3 soalan itu diajukan. Hadis ini adalah hadis Imam Bukhari, hadis sahih daripada Anas bin Malik. Maka sifat Nabi kita Muhammad, dia tak tahu. Subhanallah. Ini yang dikatakan yuha ilayya. Wahyu Allah turun baru dia tahu, masya-Allah. Kita lain, kita seperti kata orang tua, sekilas ikan di air, aku tahu jantan betinanya. Yalah, pasal ikan tak pakai baju, tahulah jantan betina. Nabi tidak tahu. Nabi tunduk ke bawah menunggu jawapan daripada Jibril alaihi salam. Tiba-tiba Jibril turun. Bila Jibril turun, Jibril memberitahu jawapan-jawapan itu seperti apa yang ada di dalam Taurat, supaya menarik dia ke dalam Islam. Maka Nabi kata, wahai Abdullah bin Salam, di antara tanda kiamatnya ialah akan terbit api. Api itu akan menghala penduduk timur ke barat. Sebelum berlaku kiamat akan terbit api. Api itu akan hambat penduduk timur ke barat. Api itu dia akan hambat orang, dia hala orang, dia makin merebak sampai orang lari. Bila orang lari, dia macam hidup. Maka semua orang ke sebelah timur akan lari ke sebelah barat. Nabi berhenti dekat tu. Sebab apa? Sebab dalam Taurat, dalam Injil habaq, itu di antara tanda kiamat. Nabi tidak pernah membaca Taurat, Nabi tak pernah membaca Injil, Nabi seorang ummi. Tetapi Nabi jawab soalan itu. Nabi jawab. Dan Nabi jawab seperti yang Taurat berhenti, Nabi berhenti dekat tu. Subhanallah, dia kata, sadaqta ya Muhammad. Benar kamu Muhammad, benar kamu Muhammad. Yang kedua, dia tanya Nabi, wahai Muhammad, bila ahli syurga masuk ke dalam syurga, makanan apakah yang awal sekali ahli syurga akan makan? Allah kadang-kadang Allah buat lagu tu, soalan lagu tu semua sesuai dengan kepala otak Bani Israel. Dia pun suka tanya benda pelik-pelik. Bani Israel punya kepala otak tanya bukan-bukan. Maka Allah telah ilhamkan pada Musa dahulu jawab soalan-soalan. Beramal tidak, tapi tanya syurga lagu mana, bumbung dia tinggi ke rendah, koridor ada ke tak ada, tingkap menakut ke, tingkap apa ke, tanya siap. Tapi beramal dah. Ini perangai Bani Israel. Jadi apa yang telah dijawab, maka Allah ulang balik. Nabi kata kepada Abdullah bin Salam, Nabi kata, apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, makanan yang pertama Allah hidang kepada ahli syurga adalah hati ikan. Hati ikan. Subhanallah. So jangan tanya saya hati ikan apa, saya tidak tahu. Tapi orang Melayu tak suka makan hati. Kata Mila, aku hidup hang dengan dua, aku makan hati. Dua kata mujuk hang makan hati, jiran sebelah makan tulang Mila. Subhanallah. Orang Melayu tak suka makan hati. Orang Melayu kata kalau makan hati jadi benak, mengaji korang dapat. Wallahu ta'ala alam. Tetapi apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga, hidangan yang pertama Allah sajikan kepada ahli syurga adalah hati ikan. Hut. Hut ini ikan yang besar. Kalau samak, ikan hak kecil-kecil ni. Ikan besar, ikan hut. Wallahu ta'ala ikan apa? Nabi berhenti dekat tu. Sebab apa? Sebab dalam Taurat dan Injil cerita dekat tu saja. Dia kata, sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Kemudian, wahai Muhammad, kenapa satu anak itu kalau dia lahir, kadang-kadang muka dia macam mak, kadang-kadang muka dia macam pak? Kenapa lahir anak macam tu? Maka Nabi jawab seperti apa yang ada di dalam Taurat dan Injil. Nabi kata, sekiranya air benih mak keluar dulu, maka anak itu seperti mak. Kalau air benih pak keluar dulu, maka dia seperti pak. Nabi berhenti dekat tu. Dia kata, sadaqta ya Muhammad, benar kamu wahai Muhammad. Maka dia pun
terus mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dia masuk Islam, Abdullah bin Salam masuk Islam, dia kata kat Nabi, dia kata, wahai Muhammad, agama Yahudi ini dia hidup di atas kedustaan, kepalsuan dan pembohongan. Roh agama Yahudi itu adalah bohong, dia kata. Kalau ada berita-berita yang sama dengan akal dan kemahuan mereka, dia pun terima. Kalau dalam Taurat itu ada berita-berita yang tak masuk dengan akal, dia pun tolak. Tengah-tengah dia bercakap dengan Rasulullah, tiba-tiba ada beberapa orang Yahudi nak masuk berjumpa Rasulullah. Maka Abdullah bin Salam kata, tolong aku ya Muhammad, kalau mereka tahulah aku masuk Islam, mereka akan bunuh aku. Nabi kata tak apa, hang pergi sembunyi di belakang. Maka masuklah beberapa orang Yahudi bertemu dengan Rasulullah. Dia kata, betulkah hang ni Nabi Muhammad? Kah hang ni ada apa-apa hang nak sampaikan? Mengaku sebagai Nabi. Apa sebenarnya? Nabi kata, dah, aku adalah Rasulullah. Maka Nabi tanya satu soalan kepada mereka. Nabi kata, wahai orang Yahudi, apakah pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Apakah pandangan kamu tentang Abdullah bin Salam? Oh, dia kata, dia ini satu orang yang jujur, yang amanah, yang pintar, yang baik, yang alim, yang wara'. Kalau dia kata halal, halal lah. Kalau dia kata haram, haram lah. Dalam Yahudi ini tidak ada orang sewara' dia, sealim dia, sehebat dia. Tak ada. Dialah orangnya hebat. Nabi kata, apa pandangan kamu kalau dia menganut Islam? Oh, dia berkata, tidak mungkin Muhammad, itu tidak akan terjadi. Tiba-tiba Nabi panggil Abdullah bin Salam keluar. Nabi kata, inilah orang yang kau puji tadi. Dia telah pun masuk Islam. Apa Yahudi kata, inilah laki-laki paling tak guna di kalangan kami. Kaki bohong, kaki dusta, tak boleh pakai, keturunan hina. Kata Abdullah bin Salam, bukankah aku dah habaq tadi wahai Muhammad, inilah agama Yahudi. Ikhwatul iman, saya mengangkat dua perkataan daripada, yang pertama Imam Bukhari, yang kedua daripada Ibnu Hajar Asqalani. Apa kata dua ulama ni ketika mereka menghimpunkan hadis ini? Kata mereka, dunia telah menyaksikan bahawa kerasulan Muhammad itu benar. Maka hanya orang yang dicatatkan dengan cacatan kecelakaan di sisi Allah tidak boleh menerima kerasulan Muhammad. Kalau ada orang dia tak percaya lagi dengan Nabi Muhammad, sedangkan yang tahu kata Nabi ini benar bukan kata sahabat-sahabat yang sayang dengan dia, musuh dia iktiraf dia benar. Bukhari juga membawa beberapa hadis lain dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi saya tertarik dengan hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir dia bawa satu hadis, yang hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, iaitu orang Yahudi ini dia berhimpun ramai-ramai, dia panggil Nabi untuk bercakap sikit, bercerita tentang ajaran Islam. Kemudian dah habis dah semua, dia puas hati soal jawab dengan Nabi semua, maka dia berkeluar hidangan makanan. Suruh Nabi jamah makan. Maka Nabi tanya sepatah pada Yahudi. Nabi kata, aku tanya satu soalan, tolong bersikap jujur. Ya, kami jujur wahai Muhammad. Nabi kata, adakah kamu buah racun dalam makanan ini? Oh, dia kata, mana mungkin kami buat demikian wahai Muhammad, hang tetamu kami. Nabi ulang lagi sekali, jujur dengan aku, adakah kau buah racun dalam makanan ini? Kami kata, tidak, kami tak buah racun wahai Muhammad. Kami panggil hang bagi ceramah, takkan nak buah racun kot. Subhanallah. Dalam riwayat lain dibawa sebab kenapa Nabi bertanya demikian, kerana Allah bagi telinga Nabi dengar ketika makanan itu dibawa di hadapan Nabi. Nabi terdengar suara daripada daging itu, kata, la ta'kulni, jangan makan aku Muhammad, telah dibubuh racun di dalamnya. Tetapi sahabatnya ikut serta dengan Nabi itu, tangan dia tercepat terawai sikit, dia pergi jamah dah. Dia sedap, tak boleh katalah benda sedap kan, rezeki Allah, benda sedap dia jamah.
Bila dia jamah, Nabi dengar, la ta'kulni, jangan makan aku. Suara daripada daging itu. Maka Nabi kata, benar atau tidak kamu telah beracun di sini? Kali ketiga baru dia kata, benar Muhammad. Nabi kata, pasal apa? Kami nak mencari kebenaran, kau ini Nabi ataupun bukan? Kalau kau ini seorang Nabi, makanan ini tidak akan memudaratkan kau. Tapi kau seorang pendusta, makanan ini akan buat kau mati, racun itu berjalan ke tubuh kau. Tiba-tiba sahabat Nabi yang makan tu menunjukkan tanda kena racun. Maka Nabi kata pada orang Yahudi, bukankah sekarang telah ada bukti aku ini Rasul? Bukankah telah ada bukti aku ini Rasul? Dalam satu riwayat lagi kata, Nabi telah menjamah sedikit daripada daging itu kerana dibawa bahagian zirak. Zirak ni bahagian hasta. Daripada paha ke lutut itu dipanggil zirak. Bahagian tu Nabi cukup favorite Nabi kalau makan kambing. Nabi suka makan ke situ. Maka Nabi jamah sikit. Bila Nabi jamah sikit, Nabi dengar, la ta'kulni, jangan sambung makan aku, jangan sambung makan. Sekarang aku tak mati, Nabi kata. Bukankah aku ini Rasul? Dia kata, iyalah kau tak mati sebab sihir kau kuat. Subhanallah. Subhanallah. Jadi apabila kita centum, banyak lagi riwayat-riwayat kita centum, kita akan dapat memahami perkataan para ulama, dunia ini telah mengiktiraf huwa Rasulullah. Musuh telah iktiraf huwa Rasulullah. Kawan dan sahabat telah iktiraf huwa Rasulullah. Maka siapakah insan yang celaka itu tidak mau menerima huwa Rasulullah? Na'udzubillah. Semoga itu bukan kita, ikhwatul iman, bukan kita. Satu hari di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad, hadis ni hadis hasan, riwayat Imam Ahmad, ketika Nabi berjalan-jalan, Nabi diikuti oleh seekor unta. Macam jalan depan tadi ada jalan unta, gambarnya di situ dia lelang unta kot dulu, dia buat jalan unta. Maka Nabi diikuti oleh seekor unta. Maka Nabi beralih ke belakang. Beralih ke belakang. Bila Nabi beralih ke belakang, unta itu memandang Nabi. Nabi memandang unta itu. Air mata unta itu turun berlenangan. Maka Nabi panggil. Nabi kata, mana tuan unta ini? Datanglah satu fulan. Ini unta aku ya Rasulullah. Nabi kata, unta ini sedang mengadu kepada aku nasib dia. Masya Allah. Masya Allah. Bukan kata orang ambil manfaat kehadiran Muhammad, binatang hak nama unta. Masya Allah. Bahkan ada kisah lebih pelik. Imam Ahmad kata Hasan hadis itu, Syekh Albani pun kata Hasan. Tetapi kalau kita ungkap kepada orang, sangat pelik bagaimana binatang mendapat manfaat daripada wujudnya Rasulullah. Masya Allah. Masya Allah. Unta ini air mata dia turun dan turun dan turun dan turun. Nabi kata dia sedang mengadu, hang tak bagi makan dia, hang tak bagi dia rehat, hang letak barang yang begitu sarat di belakang dia. Nabi kata, takutlah kepada Allah, supaya takutlah kepada Allah daripada Allah hisab kamu di hari akhirat, ataupun kau bebaskanlah binatang ini. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Dalam hadis Nabi menyatakan, innama bu'istu, innama ana rahmatun muhdah, innama ana rahmatun muhdah, aku ini adalah rahmat, innama ana rahmatun muhdah, aku ini adalah rahmatnya Allah hadiahkan kepada kamu. Masya Allah. Satu rahmat Allah bagi pada kita dengan hadirnya Muhammad. Jadi satu hari di kawasan di kawasan Madinah, Nabi lalu, Nabi berjalan. Tiba-tiba Nabi terdengar satu tangisan. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hasan. Nabi dengar satu tangisan yang teresak-esak. Sahabat pun dengar tangisan itu. Semua dengar tangisan itu. Bila Nabi beralih ke belakang, Nabi tengok satu, macam kita kata, satu tunggui, satu kayu tunggui, satu pokok yang ditebang lama. Tunggui itu ada. Nabi pernah berdiri di atas dia menyampaikan khutbah. Hari ini bila Nabi lalu tepi dia menangis. Pasal apa? Pasal dia tidak boleh bagi manfaat Nabi berdiri atas dia ada. Sebab Nabi sudah ada member yang baru. Subhanallah. Subhanallah. Hadis-hadis ini telah pun disimpan oleh para ulama.
dan para ulama menyatakan hadis-hadis macam ni adalah sahih. Dan seperti kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis yang lebih pelik daripada itu, bagaimana makhluk-makhluk di keliling ini mengetahui betapa Muhammad itu adalah Rasulullah. Abu Hurairah kata, kalau aku ceritalah mukjizat itu, hampa potong lidah aku. Masya Allah. Di antaranya ada hadis yang sahih menyebut tentang satu pokok yang Nabi kirim salam pada dia. Masya Allah. Di kawasan apa itu, di kawasan Arafah. Di kawasan Arafah itu ada satu masjid dibuat dengan nama Masjid Syajarah, masjid pokok kecil-kecil. Masjid Tanah Arab dia kecil-kecil, tak besar negeri kita. Itu apabila satu orang yang datang kepada Nabi, satu Yahudi datang, betulkah kau ini Rasulullah? Betulkah kau ini utusan Allah? Nabi tanya kat dia, apakah yang boleh aku buat membuktikan kau percaya aku ini Rasulullah? Terus dia tunjuk kepada pohon kurma yang kering. Hang panggil pohon tu mai sekarang juga. Nabi kata, tak sah panggil dia mai. Hang pergi kirim salam kat dia sudah. Kirim salam kat pokok tu, kata daripada Muhammad. So Yahudi yang jahat ini, dia pompi, dia duk ingat dalam hati dia, apa punya gila, suruh kirim salam kat pokok. Terus dia pergi. Dia kata kepada pokok itu, Muhammad kirim salam pada engkau. Apa terjadi? Dia dapat melihat pokok itu condong ke kiri dan condong ke kanan, macam nak tercabut daripada akar, seolah-olah nak datang kepada Rasulullah. Subhanallah. Hadis itu telah dirakam oleh para ulama dan martabat dia sahih. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ikhwatul iman. Jadi benarlah perkataan para ulama, alam ini telah mengakui kerasulan Muhammad. Alam ini telah mengakui kerasulan Muhammad. Kalau para malaikat jangan cakaplah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi. Alam ini telah mengakui akan wujudnya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam ini telah mengakui kebenaran itu. Maka ikhwatul iman, kata para ulama, makhluk yang celaka manakah itu yang tidak mau tunduk kepada kerasulan Muhammad? Makhluk yang mana? Masya Allah. Na'udzubillah. Semoga bukan kita lah makhluk itu. Kita mesti jadi orang yang menerima Rasulullah, menerima Rasulullah lebih dari segala-gala. Masya Allah. Antum dengarlah ayat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, iaitu Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Ayat ini Allah cerita kalau kita ikut Nabi Muhammad, kita dapat apa? Masya Allah. Dapat apa? Dapat apa? Kita ikut Rasulullah, ikut sunnah dia, ikut ajaran dia, istiqamah, kita berpegang, menjauhi larangan dia dengan ikhlas, kita jaga hubungan kita dengan Allah dan Rasul, kita boleh apa? Masya Allah. Maka ayat ini menyatakan, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu itu beriman kepada Allah. Dibangkit perkataan hub, cinta dan kasih. Allahu Akbar. Iman ni ikhwatul iman, nak lahirkan cinta dan kasih lah. Oh Masya Allah. Kalau orang tu dah tahu makna cinta, tahu makna kasih, wallahu ta'ala alam. Tak percaya, tengoklah ombak rindu. Subhanallah. Itulah cinta yang abadi. Tapi kepala otak dia lah. Tapi cinta, dua cinta yang plastik dan dua cinta hakiki. Dua-dua isteri, tapi seorang cinta paksa-paksaan, kahwin paksa-paksaan, cerai pun paksa-paksa. Hak seorang lagi taat kepada ajaran Allah. Subhanallah. Tengoklah cinta berpihak kepada siapa. Tak boleh cerita panjang, dia terlampau feeling. Dia tak boleh. Nanti ku teringat pada isteriku. Ikhwatul iman. Ikhwatul iman. Cinta dan kasih itu Allah sebut dalam ayat ini. Katakanlah, kalaulah kamu itu orang-orang yang beriman pada Allah. Iman ada dua jenis. Satu iman dalam keadaan beriman begitu sahaja,
Lagi satu iman yang di dalamnya ada perasaan syu'ur, perasaan. Yang ni yang payah, ni yang susah. Untuk menyatakan amantu billah itu kita latih. Tetapi untuk mendapat perasaan dalam lafaz itu, subhanallah. Subhanallah. Saya ingat dalam bab ni muslimat lah, orang perempuan lah yang dapat benda itu. Bila orang perempuan dia kata dia sayang pada suami dia, kalimah sayang itu di dalamnya ada perasaan. Dia lain dengan orang lelaki-lelaki. Tapi tak masuk saya lah, saya orang lain. Dia orang lelaki-lelaki ni kalau dia kata sayang, dia sukar masuk. Bukan tak sayang, dia sayang. Dia sayang tapi dia lambat sikit hidup. Tapi kalau sekali dia masuk, Allahu Akbar, dia tak keluar dah. Dia tak keluar dah. Pasal tu orang perempuan dalam bercinta dia mudah terbabas. Pasal kalau dia cinta 100%, seperti kata Mas Hidayu, cintaku 100%. Dia tak reserve. Hak lelaki-lelaki dia reserve, dia cerdik. Cintaku mungkin 80%, lagi 20 nak bagi ke orang lain. Kan? Pasal nak kena reserve. Tetapi tidak. Allah menyatakan kalau kita mencintai Allah, beriman, dalam lafaz iman itu ada perasaan hidup, syu'ur itu ada. Macam mana beza syu'ur itu ada? Terkadang-kadang kita mendengar nama Allah dan kita merasakan kita mendapat nikmat Allah, ayat mata kita ni nak turun. Itu iman yang hidup, iman yang ada sesuatu, ada getaran, ada hubungan. Terkadang-kadang kita sebut nama Nabi Muhammad, kita dengar kisah nama Nabi Muhammad, terasa perasaan rindu, kasih, betapa besar jasa dan korban orang macam ni huwa Rasulullah. Dia tikam jiwa kita, dia pegang jiwa kita, ayat mata kita turun. Itu nama dia hub, cinta kasih yang ada perasaan. Gamaknya kita dalam beriman kepada Allah itu cuba nak pergi ke arah itulah, nak pergi ke arah itu. Macam para sahabat, Masya Allah. Kadang-kadang satu ayat Al-Quran mereka baca, mereka ulang. Satu ayat sahaja mereka ulang. Tetapi ulangan demi ulangan itu menyebabkan ayat mata mereka keluar. Allahu Akbar. Macam Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran. Nabi kata, bacalah Al-Quran, aku nak dengar. Kata Abdullah bin Mas'ud, kepada kamu diturunkan, takkan aku nak baca? Baca, Nabi kata, baca. Ketika dia mengulang, dia baca suratul Nisa, dia baca 1, 2, 3 ayat, Nabi kata, hasbukal an, sudahlah Nabi kata, kau telah membuat ayat mata aku turun, sebab ayat itu masuk dalam perasaan. Masya Allah. Kalaulah kamu itu beriman kepada Allah, maka Allah kata iman itu tak menjadi, sehinggalah fattabi'uni, kamu mesti ikut apa yang Muhammad bawa, baru iman kamu hidup. Masya Allah. Satu orang tu beriman, tapi dia tak tahu apa itu ajaran Rasulullah. Dia tak pernah tahu apa itu sunnah, apa itu bimbingan, apa itu pedoman, apa yang Nabi bawa. Dia tak tahu. Selama dia tak tahu itu, iman dia kosong. Mungkin dia semayang, mungkin dia puasa, mungkin dia itu, mungkin dia ini, tapi jiwa dia tak akan hidup. Masya Allah, tak akan hidup. Dia akan jadi macam anak-anak kata sayang dekat mak bapak. Anak kata sayang kat mak, mak yang bapak kata sayang kat anak, sama tak? Lafaz sama, tapi hidup dengan tak hidup. Anak-anak raya-raya dia buat muka welfare dia, mai salam dengan kita, mak minta maaf, mak dia buatlah menangis apa lebih kurang, dia makan ketupat terlupa dah menangis. Tapi mak ni bila dia kata sayang dekat anak dia, lain, dia hidup, dia bermaksud. Walaupun dia tak pandai tunjuk, tapi sekali dia kata dia sayang pada anak-anak, dengan sekali anak-anak kata sayang pada mak bapak, dia tak sama. Anak-anak boleh kita boleh membina kasih sayang itu bagi dia hidup. Masya Allah. Pasal itu di antara sunnah Nabi apa dia? Nabi suruh kita cerita penat lelah kita pada anak-anak. Nabi suruh cerita. Kita tak mau cerita. Kita Allah ambil pilih budak-budak. Ialah hari ni dia budak, besok dia jadi orang tua. Bila dia jadi orang tua, dia tak tahu kesusahan kita. Nabi suruh cerita macam mana sakit lahir anak, macam mana dalam pantang. Kita ada anak perempuan, cerita kat dia. Kita kata tak baloi ya cerita, bukan dia tahu apa.
Dah, bukan nak suruh dia tahu apa, nak suruh dia nampak susah kita tu, baru dia ada perasaan, syuur dia hidup, jiwa dia tersentuh. Sekali-sekala dia nak melangkah, nak berjalan dalam hidup dia, dia nak buat sesuatu yang mengguris perasaan mak ayah dia, dia teringat, Masya Allah, lagu ni kan mak aku mengandung, bela, pantang, larang. Oh, teringat dia. Kalau dia buat jahat pun, kejahatan yang dia buat itu paling sikit daripada anak yang tak tahu apa. Dia buat kejahatan itu maksimum habis dia buat. Karena itu perlu dihidupkan jiwa. Kita mengaku beriman, tapi perlu dihidupkan jiwa itu. Masya Allah. Allah kata fattabi'uni, ikutlah Muhammad. Apabila kita ikut Nabi Muhammad, Allah akan bagi dua perkara besar kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut yuhibbukumullah, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai oleh Allah. Masya Allah, ikhwatul iman. Yang kedua, wa yaghfir lakum zunubakum, Allah Ta'ala ampun semua dosa kamu. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingatlah kalau saya bertanya pada diri saya, apa lebih besar daripada kasih Allah dan ampun Allah? Tak ada apa. Tak ada apa. Kita telah rasa makan, telah rasa minum, kita telah rasa hidup ni sedih, telah rasa gembira, telah rasa duka, telah rasa, semua kita rasa dalam hidup ni. Pendek kata bermacam-macam, berwarna-warna telah kita rasa. Cuma sebelum kita mati ini, tadahlah tangan sikit kepada Allah tengah-tengah malam. Ya Allah, sebelum aku tutup mata, Ya Allah, bagilah aku rasa dicintai oleh Hang, Ya Allah. Bagilah aku rasa sedapnya, nikmatnya bercinta dengan Hang, Ya Allah. Bagi aku rasa sekali sebelum aku mati. Subhanallah, Subhanallah. Quran menyatakan ud'uni astajib lakum. Kalau kau minta, kau mesti dapat. Tapi kita tak pernah minta, jarang kita minta. Kita kena minta perasaan itu. Sebelum kita mati, nak rasa halawatul iman, manisnya iman, manisnya sembahyang, rasa manis ketaatan, manis berhubung dengan Allah. Kita tak dapat lagi. Masya Allah. Kita nak janji Allah itu, kita kena doa pada Allah, ikhwatul iman. Yang Allah janji itu, Allah janji ampun dosa. Kita minta kepada Allah biar jiwa kita hidup. Bila dengar ampun dosa ni, jiwa kita bersemangat nak lari kepada tawaran itu. Sebab bila dah jadi mayat, dah jadi bangkai ni, orang buang ke tanah, orang kambuh-kambuh, orang balik, habis. Habis. Bumi akan kata kepada kita, tamshi ala zahri summa takhruju fi batni. Dulu hang berjalan di atas aku, hari ni hang masuk dalam perut aku. Masya Allah. Ana baitul wahsyah, ana baitul wahdah, ana baitul zulmah. Aku rumah keseorangan, aku rumah kegelapan, aku rumah dengan ana baitul musa'alah, rumahnya penuh dengan soalan-soalan, bicara-bicara. Fa'murni wala tukharribni. Kenapa kau tidak makmurkan aku? Kenapa kau meruntuhkan aku? Masya Allah. Hari itulah sangat penting. Jenazah kita ni, orang semayang, orang tak semayang, bab nombor 2. Orang mati tu dah tak tahu apa. Semayang tak semayang itu hukum orang hidup. Kalau orang hidup semayang, gugur fardu kifayah. Kalau mereka tak semayang, mereka berdosa ke semua. Tapi semayang ke tak semayang, orang mati itu ada urusan dengan Tuhan. Tapi kalau masa dia hidup, dia mengikuti Rasulullah, ayat yang kita baca tadi, Ali Imran 30 tadi, Allah jamin sebelum dia mati, dosa dia telah pun diampun oleh Allah. Masya Allah. Kerana itu dalam kuliah-kuliah ini kita bangkitkan kalimah ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Tinggal orang lain kerana ikut Rasulullah. Bukan ikut orang lain tinggal Rasulullah. Itu salah. Tidak ada jaminan kita ikut si fulan, ikut si fulan, ikut ustaz tu, Allah ampun dosa kita. Tidak ada. Tetapi ikut Rasulullah, diampun dosa kita, dan kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Masya Allah. Dan antum tengok ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Allah menyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah. Allah kata sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh yang sangat terbaik. Masya Allah. Jadi selain daripada Rasulullah, Allah tidak mengiktiraf dia contoh. Selain daripada Rasulullah, dia bukan contoh.
Ustaz bukan contoh, mufti bukan contoh, qadi bukan contoh, siapa pun, nama apa, gelar apa, kita bukan contoh. Quran menyatakan Muhammad adalah contoh. Maka berkewajipanlah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab semua. Masya-Allah. Dalam bab apa pun, kalau kita guna bahasa kita, sebenarnya bahasa ni masih salah. Bahasa orang kata daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Sebenarnya yang Nabi bawa tidak ada yang kecil, kesemuanya besar. Tapi kalau bahasa itu diangkat daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, ibadahkah, akhlakkah, tauhidkah, aqidahkah, muamalah kita dengan Allah, kesemuanya wajib mencontohi Rasulullah. Kenapa? Ada ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mesti contoh Rasulullah. Masya Allah. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq, selalu saya ulang dalam hadis Imam Bukhari, Abu Bakar As-Siddiq masa Rasulullah wafat, dia telah mengungkapkan satu kalimah yang patut kita renung bersama. Kalimah ini dia menginsafkan kita bagaimana kita nak menyayangi Rasulullah, bagaimana kita nak menjaga Rasulullah. Kalimah ini sangat besar dan agung. Ketika Rasulullah wafat, dalam hadis Imam Bukhari, Abu Bakar melihat keadaan sahabat-sahabat menjadi kucar kacir. Ada yang menangis, ada yang mengamuk, ada yang sengap kaku, ada yang lumpuh, lutut menjadi lumpuh. Masya Allah, dunia menjadi hampir kelam dengan wafatnya insan yang besar ini. Tetapi Abu Bakar telah menunjukkan suatu pendirian yang dunia boleh menumpang manfaat dia. Apa kata Abu Bakar? Ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana minkum ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Masya-Allah. Abu Bakar kata, wahai manusia, siapa di antara kamu yang sembah Muhammad, Muhammad telah pun mati. Muhammad telah jadi mayat, dia pun telah mati. Tak dengarkah kamu ayat Quran, innaka maitun wa innahum lamaitun? Kamu akan mati Muhammad, mereka juga akan mati. Tetapi siapa di kalangan kamu yang sembah Allah, yang sembah Allah menggunakan syariat Muhammad, Allah tidak pernah mati, syariat dia tidak pernah mati. Allahu Akbar. Itu satu ungkapan yang sangat besar. Sangat besar ungkapan itu. Ada manfaat di dalam dia, manfaat yang besar, iaitu insan ini tidak boleh mempertahankan jasad Rasulullah. Tanpa kita di akhir zaman, ikhwatul iman, apa kita boleh buat? Rasulullah dah wafat. Adakah kita nak pergi di kubur, nak pergi buat gambar Hindu? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah. Itu gambar Hindu. Apa kita boleh buat? Yang kita boleh buat hanya seperti kata Abu Bakar, teruskan beribadah kepada Allah dengan memakai syariat Muhammad. Allahu Akbar. Saya ulang bahasa itu, mungkin kita suka faham. Teruskan beribadah kepada Allah dengan memakai syariat Muhammad. Kenapa? Ramai orang beribadah tidak memakai syariat Muhammad. Ramai orang salat tidak mengetahui cara Muhammad. Ramai orang berpuasa tidak tahu cara Muhammad. Yang dia tahu dia puasa, tapi cara Muhammad macam mana? Itulah kesan, apa bahasa hari ni apa? Apa dia panggil? What we say in Malay apa kuensi? Kuensi apa ke? Konsekuensi. Itulah saya nak sebut, itulah. Itulah bahasa tu, susahlah bahasa apa ni. Kesan dia pakcik. Kerana tak mau ambil tahu iya. Itu bahasa yang tepat. Pakcik ni main daripada Banting jauh ni. Tanya lah. Masya Allah. Macam mana Rasulullah buat haji? Subhanallah. Saya pergi haji, orang pergi haji 10 kali dia pergi Tanaim dalam satu hari. Nak buat 10 kali umrah. Sampai miss sembahyang zuhur. Subhanallah. Sembahyang miss. Habis sembahyang isyak pun dia miss di Masjidil Haram. Walhan sembahyang di Masjidil Haram. Satu sembahyang 100,000 pahala dia. Dia dah miss. Dia kejar yang khayalan, yang orang kata. Walhal dalam hadis Nabi hanya buat satu haji. Haji
ataupun satu umrah, satu apa ni, perjalanan daripada rumah. Ya. Bukan daripada Mekah pergi ke Tanaim 10 kali, tak ada. Dapat haji dah lah. Yelah, tawaf ada. Misalkan jangan ikut orang ramai, ikut hadis Nabi. Macam mana Nabi berpuasa? Kita banyak berpuasa. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku berpuasa ya Allah, tapi telinga aku dengar. Ya Allah, aku berpuasa ya Allah, mata aku nampak. Ya Allah, aku berpuasa ya Allah, hidung aku berbau. Kita tak takut ke? Itu je yang dapat kita Alhamdulillah. Inilah ayandaku. Kalau hampa nak tahu, inilah ayandaku. Ayandaku bukan ayandamu. Ikhatul iman. Ya sungguh. Kerana itu kesan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sangat akbar, sangat besar. Kesan dia. Apa kesan dia? Kesan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu, manusia pada perenggan la ilaha illallah artinya kita tidak boleh menyembah melainkan Allah. Itu tauhid kepada Allah, menolak syirik. Muhammadur Rasulullah itu bermakna tidak boleh beribadah kepada Allah melainkan dengan jalan yang Allah turunkan kepada Muhammad sahaja. Ya subhanallah. Tidak diterima ibadat kita. Masya Allah. Mungkin bahasa itu agak berat, tetapi itulah hakikat. Untuk apa Muhammad dibangkitkan? Untuk apa Muhammad dimaksumkan? Untuk apa Muhammad ditabal menjadi Rasul? Sedangkan Allah bagi kepada kita akal, kita boleh berhubung dengan ilham, dengan perasaan. Tapi tidak. Agama bukan ilham, agama bukan perasaan. Agama adalah wahyu Allah. Dan Allah menemplak di dalam ayat dia, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Allah menemplak dahulu Muhammad itu bukan seorang yang bercakap lara. Muhammad itu dalam ayat lain, wa ma sahibuka bimajnun. Muhammad bukan gila. Masya Allah. Muhammad bukan tukang syair. Allah tempihkan dahulu. Yang Muhammad cakap, yang dia buat, yang dia atur, yang dia praktikkan, itu kata Allah, wahyu Allah kepada dia. Jangan kamu ragu-ragukan lagi. Masya Allah. Untuk apa? Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku. Subhanallah. Nabi boleh tambah, semayang macam aku ataupun macam orang. Boleh tambah. Tapi dia tidak tambah. Ambil haji daripada aku. Subhanallah. Ambil haji daripada aku. Semayang daripada aku. Allahu Akbar. Itu kesan daripada Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad itu hambanya dan utusannya. Hambanya dan utusannya. Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajak menyembah Allah. Allah utus Nabi Muhammad untuk bimbing kita menyembah Allah. Kalau kita angkat perkataan puasa, orang Arab tahu makna saum. Baca dalam surah Maryam. Dalam surah Maryam, Allah ungkapkan perkataan Maryam. Inni nazartu lirrahmani sauma. Maryam kata, aku bernazar untuk berpuasa. Bila Maryam melahirkan Isa, dia pun tanya, pak siapa, mana bapa dia, mana laki hang. Maka Maryam menyatakan, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Maka Maryam telah berpuasa apa? Puasa tak mau jawab soalan orang. Dia diam diri dia, tak melayan orang. Tapi dia guna perkataan puasa. Artinya kalimah puasa tu orang Arab faham. Tapi orang Arab tak faham macam mana puasa itu nak membawa dekat dia dengan Allah. Itu dia tak tahu. Maka itu dihantar Nabi. Bukan nak puasa tu saja, tetapi nak bagi beza puasa yang kita puasa kerana adat-adat dan puasa kerana Allah. Maka dihantar Rasulullah. Tidak boleh beribadat kepada Allah melainkan mesti pakai cara Rasulullah. Tidak ada satu insan yang boleh bangkit di hadapan Allah
dia boleh menyatakan ini ibadat aku, ini sembahyang aku, ini puasa aku. Kemudian bila disemak-semak satu pun tidak ikut syariat Nabi, dia boleh selamat di hadapan Allah? Tidak akan selamat di hadapan Allah. Karena itu ikhwatul iman, perkara yang sangat penting dan amat penting, kita kena kembalikan ilmu ini kepada Allah dan utusan dia. Macam mana nak kembalikan ilmu ini kepada Allah dan utusan dia? Majlis ta'lim beginilah. Kita ada dua telinga Tuhan bagi, ada dua telinga, dengarlah orang bercakap, tetapi yang kita nak ikut daripada Allah dan utusan dia. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Soalan kita yang pertama, kita kena tanya Rasulullah macam mana? Subhanallah. Ada riwayat kan dalam perang Uhud, ada riwayat dalam perang Uhud yang menyebut bagaimana seorang wanita yang anak dia mati, suami dia mati. Bila orang bagi tahu pada dia anak dia mati, dia bertanya apa? Dia bertanya, kaifa Rasulullah? Rasulullah macam mana? Orang kata, makcik ni anak mati. Tak. Rasulullah macam mana? Sampaikan berita suami dia mati, dia tanya Rasulullah macam mana? Subhanallah. Kalah kita dengan jiwa orang-orang ini, kalah. Kita gagal. Kerana itu ikhwatul iman sangatlah saya rasa sangat bahasa hari ini sangat dominan lah. Mungkin tepatlah bahasa itu. Dominan lah. Kita ubah perasaan kita daripada mengambil daripada orang terus kepada Rasulullah. Macam mana kita maksudkan? Orang macam saya, kalau start kita berbincang ilmu, wajib fakta yang saya sampaikan itu terus daripada Rasulullah. Kalau orang tu kata, macam saya bagi contoh, macam hari ni kan, hari ni hari Maulid. Hari ni hari Maulid, ada orang puasa kerana Maulid Nabi. Kita kata pasal apa puasa? Dia kata Nabi puasa hari lahir Nabi puasa. Hari lahir Nabi sendiri puasa, takkan kita tak mau puasa? Betul lah. Memang hadis itu benar. Nabi berpuasa pada hari lahir dia. Tapi hari lahir dia jatuh hari apa masa dia puasa hari itu? Hari Senin. Hari ni hari apa? Hari Ahad. Mana boleh puasa hari Ahad? Hari Ahad tidak ada puasa. Sebab hari Ahad Nabi tak benarkan kita puasa. Kalau nak puasa Ahad, Nabi suruh kapit dengan Sabtu. Kenapa? Kalau kita nak puasa kerana hari Maulud, kenalah hari Maulud tu jatuh hari Senin, barulah kita puasa hari Senin. Tak apa, saya nak puasa juga. Lantak api hang puasa, tapi tidak akan ada pahala. Kenapa? Nabi berpuasa pada hari Senin. Dan hari Senin ada dua kelebihan. Satu, hari lahir Nabi. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, hari di mana pintu langit dibuka. Hari pintu langit dibuka. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Hari pintu langit dibuka itu hari Isnin dengan hari Khamis. Maka kebetulan Nabi puasa pasal hari itu hari lahir dia. Tapi jangan kita silap dalil. Nabi berpuasa pada hari lahir dia. Kita pula pergi puasa pada hari lahir kita. Ini tak betul. Berpuasa pada hari lahir Nabi, bukan hari lahir kita. Tengok-tengok kebetulan besok hari lahir kita. Oh, ini dah 34 dah umur kita ni. Nak puasa lah. Itu puasa yang maksiat. Puasa tu jadi maksiat. Puasa tu jadi maksiat. Kenapa? Nabi tak pernah suruh kita puasa lahir kita. Nabi cuma bagi tahu dia berpuasa pada hari lahir dia. Maka ummah kena ikut Nabi. Bila ummah ikut Nabi, kalau kita nak puasa hari lahir, kita puasa hari lahir Nabi sahaja. Jangan puasa hari lahir kita. Hari lahir kita tak ada apa-apa. Mangkak aja kita ni, tidak ada apa-apa. Maka itulah kita namakan ada ibadat jadi maksiat. Ada ibadat jadi maksiat. Puasa jadi maksiat. Kalau ada orang pasal apa puasa? Saya puasa pasal hari ni hari saya bersyukur pada Allah. Pasal apa? Hari ni hari ulang kahwin yang ke-31. Itu puasa yang maksiat. Puasa itu mendatangkan kutukan Allah. Mana ada puasa pada hari perkahwinan? Hang kahwin berapa? Kahwin seorang tu. Nabi kahwin 4. Dia tak puasa pun hari dia punya ulang tahun perkahwinan. Ini nama dia maksiat. Itulah kesan dia. Kadang-kadang ibadat jadi maksiat. Kenapa? Tidak duduk di bawah petunjuk Rasulullah. Jadi maksiat ibadat kita.
Kerana itu ikhwatul iman, penting sangat kita dipandukan oleh hidayah Allah Ta'ala. Kita dipandukan. Ya Pakcik. Satu yang Ustaz, peristiwa di Pegang Ubud. Kenapa perempuan tu tanya, Rasulullah macam mana? Kalau kita tak belajar hadis, kita kata perempuan tu bodoh. Suami dia mati pun, anak dia mati pun, dia tak nangis. Dia tanya Rasulullah kan. Kita baca hadis dalam hadis Imam hadis Imam Muslim dan Bukhari dalam bab iman. Banyak pertanyaan sahabat pada Rasul berkenaan iman. Ya Rasulullah, apakah iman? Nabi kata tidak beriman seseorang sekiranya dia tidak menyintai Allah dan aku lebih daripada dirinya, anak isterinya, ibu bapanya, keluarganya, hartanya, semua yang ada di dalam dunia ni dan dunia ni. Jadi perempuan ni ikut hadis. Dia ikut hadis. Jadi kalau kita nak puasa Maulud ni, Nabi kata dia puasa hari lahir dia hari Senin, kita ikut hadis kalender, kita tak ikut hadis Nabi. Itu yang konsekuensi dia sekarang. Kebanyakan kita sungguh berat nak beli kitab-kitab hadis. Itu aja. Pasti boleh tambah. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Ada soalan nak tanya? Ada soalan kah? Ada soalan? Tak ada soalan. Alhamdulillah. Ikhwatul iman, kemudian perkara yang penting juga kita bagi tahu, saya cuba nak membacakan kepada antum sekalian beberapa perkataan para ulama. Tadi kita sebut bahawa kita kena kembali kepada mengetahui cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mengetahui. Ini saya cuba nak sebut kepada antum bagaimana para ulama. Saya ambil 4 imam mazhab, bermula daripada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Mereka ini ada meninggalkan beberapa pesanan supaya sebagai kita ini mencintai Allah dan utusannya, bukan kata dalam bentuk perasaan kita, tetapi sampai pada bab pengajian, bahawa pengajian yang kita duk belajar itu mesti berada di atas metod Allah dan Rasul. Cuba antum dengar, saya ambil Imam Abu Hanifah dahulu. Iaitu Imam Abu Hanifah, dia menyatakan satu hari Imam Abu Hanifah dia kata apa? Dia kata, iza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ini Imam Abu Hanifah, dia suruh kita berjaga-jaga ketika kita belajar ilmu. Kita banyak pergi kuliah-kuliah kan. Jadi Imam Abu Hanifah meninggalkan pesanan dalam ilmu supaya jangan ada ilmu yang sampai pada kita yang terputus dengan Rasulullah. Apa dia kata? Dia kata, iza qultu qawlan, kalaulah aku bercakap satu perkataan. Ini Imam, antum semua kenal kan Abu Hanifah, mazhab yang tua, mazhab Abu Hanifah Nu'man. Abu Hanifah, dia kata, kalaulah kamu dengar daripada aku satu perkataan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam, katalah perkataan yang aku cakap itu
tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Katalah aku bagi satu pandangan, aku bagi satu pendapat, yang pendapat aku itu bila kamu semak, ada tak kena sikit dengan Quran, ada tak kena sikit dengan hadis Nabi. Fatruku qawli, maka yang tak sama itu kamu kena buang. Masya Allah. Bukan buang Quran, buang Sunnah, buang perkataan aku. Pertahankan Al-Quran dan Sunnah. Allahu Akbar. Dia dalam bahasa ni kita kata dia mempertahankan disiplin pengajian ilmu itu. Dia tidak boleh ada pertembungan. Hadis cakap begini, Quran cakap begini, tiba-tiba ustaz kata begini. Kita kata dengar cakap ustaz lah, ustaz lagi faham Quran. Tidak boleh. Tidak boleh. Perkataan ustaz itu kena dibuang, tinggalkan. Yang diangkatnya ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu nama dia beriman kepada Allah dan utusannya. Allahu Akbar. Sebab kenapa? Sebab cakap Rasulullah kesemuanya wahyu. Ya Allah ridha. Wahyu Allah Ta'ala. Mana boleh wahyu mana boleh ada makhluk itu diangkat melebihi wahyu? Tidak boleh. Wahyu lebih tinggi dari segala-gala. Wahyu adalah agama. Itu kata Abu Hanifah. Satu. Yang kedua, saya ambil kepada antum sekalian perkataan Imam Malik. Perkataan Imam Malik, iaitu kata Imam Malik. Imam Malik ni adalah guru Imam Asy-Syafi'i yang pernah kita biasa dengar. Kata Imam Malik, innama ana basyarun akhta wa usib fanzuru fi ra'yi fakulu ma wafaqa al-kitab wa sunnah fakhuzuhu wa kulu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuhu. Masya Allah. Ini perkataan Imam Malik. Cuba tengok Imam Malik bagaimana dia mempertahankan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah. Innama ana bashar, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Akhta'u wa usibu, aku boleh tersalah dan aku boleh betul. Masya Allah, tawaduk dia. Fanzuru fi ra'yi, apa sahajanya aku cakap kamu kena tengok dulu. Tengok Imam Malik kata apa? Masya Allah, Imam Malik itu sebenarnya mujtahid, tapi nak habaq bagi tahu hebat macam mana manusia kepada Allah dan Rasul wajib ditaati. Tidak ada kalam manusia boleh melepasi kalam Allah, tidak ada. Aku manusia, aku tersalah dan aku boleh betul. Fakulu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuzuh, apa sahaja yang bersama, apa sahajanya aku cakap itu sama dengan Quran, sama dengan sunnah Nabi, fakhuzuhu, barulah kamu ambil. Malam yuwafiqul kitab wa sunnah, apa yang aku cakap tak sama dengan kitab dan sunnah, fatrukuhu, kamu tinggalkan. Allahu Akbar. Tengok macam mana ilmu itu. Ilmu itu tak boleh berpisah dengan Rasulullah. Bagaimana mungkin kita ikut satu ajaran yang ajaran itu tak ada kena mengena dengan Rasulullah? Kita nak ajak, saya bagi contoh bab semayang. Tak apa, nanti saya bagi contoh kemudian. Saya baca ni dulu. Nanti saya bagi contoh, tak ada baca yang ni. Yang ketiga, saya ambil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya ambil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i ini imam mazhab kita kan. Tengok apa dia cakap. Dia kata kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli an-naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji' anha fi hayati wa ba'da mamati. Masya-Allah. Imam Syafi'i kata semua masalah yang dalam masalah itu kalau sekiranya ada hadis yang sahih, semua masalah, semua bab, semua perbincangan, sekiranya wujud hadis yang sahih dalam bab itu, yang para ulama hadis telah menyatakan dia sahih, tiba-tiba kamu mendapati hadis yang sahih itu tidak sama dengan pandangan aku. Katalah jadi begitu, insya-Allah tidak jadi. Katalah jadi begitu. Ada hadis sahih cakap lagu lain, tiba-tiba aku pernah bagi pandangan cara lain. Kata Imam Syafi'i, fa ana raji'
anha fi hayati wa ba'da mamati. Ketika berlaku pertembungan cakap aku dengan sunnah Nabi, aku tarik balik cakap aku masa aku hidup dan telah aku mati. Allahu Akbar. Tak berani dia bercakap. Kadang-kadang fatwa ni terjadi. Tiba-tiba orang mengkaji. Saya bagi satu contoh. Ada tak ada dalam mazhab Syafi'i fatwa yang agak tidak sama dengan hadis? Ada. Ada tak mana saya bagi satu contoh. Kita semayang. Dalam hadis Nabi ajak kita baca Fatihah. Nabi ajak Fatihah daripada alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Amin. Dalam mazhab Syafi'i dia ada satu bab, iaitu apabila kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan sebut lagi amin, baca doa dulu, rabbighfirli wali walidayya, baru kata amin. Ini Imam Syafi'i sebut sendiri dalam Nawawi ulang sebut dalam Al-Majmu'. Maka lepas kata rabbighfirli wali walidayya, baru kita kata amin. Pasal apa? Di situ ada 3 amin. Amin imam, amin makmum dan amin malaikat. Kalau bercentum 3 amin itu, semua doa akan terangkat. Baik, apabila kita ambil fatwa itu, kita kembalikan kepada hadis. Selama Nabi ajak sahabat baca Fatihah, Nabi ajak sahabat sembahyang, pernah tak Nabi ajak benda itu? Tiba-tiba didapati tidak ada satu hadis. Kita tengok-tengok dalam mazhab Syafi'i ada yang ni, dalam hadis tak ada. Kita nak jadi pening lalat ke? Kita tak pening. Kenapa tak pening? Pasal dia kata semua bab yang aku cakap, kalau ada pertembungan dengan hadis, aku tarik balik yang aku cakap itu masa aku hidup maupun aku dah mati. Maka automatik bila kita tengok, walaupun kita mazhab Syafi'i, automatik bila kita tengok dia bertemu dengan sunnah, kekalkan mazhab Syafi'i, tapi bab itu kita tinggalkan. Kenapa? Kerana hadis itu lebih akbar daripada mulut manusia. Adakah itu bermakna kita menghina Syafi'i? Tidak. Itulah kita membesarkan dia. Kerana dia pesan. Bagaimana pandangan antum? Dia pesan. Pak kita pesan lah, esok kalau pak mati, hang potong pokok motan ni. Pasal apa-apa duk tengok 2-3 kali dia berbuah, semut masuk rumah jiran. Tiba-tiba pokok motan tu besar berbuah. Bila kita tengok pokok motan tu berbuah, kita nak potong pokok tu, kita jadi salah. Allah, pak aku tanam dengan riang dia. Sedangkan dia wasiat suruh tebang. Kita pula serba salah nak tebang. Dia wasiat suruh tebang. Maka sepatutnya kita pergi tebang. Kita tengah-tengah kita tebang pokok motan, mai satu kawan pak kita, amboi hampa no sampai tak ingat langsung pokok pak hampa no. Dah hampa pergi tanam pak hampa lagu tu, pokok dia pun hampa tebang. Apa punya anak-anak, kita dengar hasutan dia tu, duk pegang golok tu jadi ketak. Sedangkan pak kita wasiat suruh tebang. Imam Syafi'i kata, aku bagi fatwa, tapi kalau ada, aku manusia, ilmu terhad, perjalanan terhad, umur terhad, kesihatan terhad. Ada orang lain berjalan jauh dan dia berjumpa hadisnya, aku tak jumpa. Kalaulah ada hadis-hadis kemudian datang ni, hadis itu lebih sahih daripada pandangan aku, maka tinggalkanlah pandangan aku, ikutlah hadis itu. Tiba-tiba kita bila kita ikut mazhab Syafi'i, kita baca Fatihah, kita nak tinggalkan baca doa tu. Kita nak pergi terus je. Waladdallin, amin. Nak sebut amin tu rasa bersalah. Imam Syafi'i suruh kata rabbighfirli. Memang dia suruh kata, tapi dia juga kata kalau bertentangan dengan sunnah Nabi, dia bagi wasiat, tinggalkan. Masya Allah. Saya bagi contoh lain. Ni semua contoh kalang kabut nama dia. Saya bagi contoh. Saya nak angkat supaya kita ni biar bila kita mengaji, biar ada satu, apa orang panggil, cabaran yang agak menggigit. Selalu bagi contoh tak nampak, bagi contoh nampak, biar nampak gigit, biar nampak macam apa, katuk kepala, rasa sakit. Baik, dalam mazhab Syafi'i, dalam Al-Majmu' pun ada, iaitu apa dia? Bila kita nak sembahyang, maka dia kata di antara benda-benda sunat
Bila kita dalam majmu' sebut, bila kita nak sembahyang, maka sunatlah kita kata usalli fardal asri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jangan main-main, tu mazhab ada. Jangan duk komplain tak tentu hala. Ada dalam mazhab. Kena dengar elok-elok ni. Jangan duk komplain. Tak, bukanlah dia komplain saja bagi tahu lah. Dia pun tak komplain saja bagi tahu. Baik. Maka sebelum kita sembahyang, sunatlah kita kata usalli fardal asri. Siapa kata itu ada di dalam bab ulama-ulama bermazhab Syafi'i sebut. Tetapi apabila kita baca dalam hadis, hadis Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi mengajak sahabat sembahyang turun daripada Isra' Mi'raj. Nabi ajak lagu mana? Nabi kata isbaghil wudu, pi ambil wudu bagi sempurna. Kemudian Nabi kata hadapkanlah wajah kamu ke arah kiblat, duduk menghadap kiblat. Maka maka Nabi kata idza qumta ila salah, bila kamu dah berdiri elok dah nak sembahyang, fakabbir, terus kamu takbir, Allahu akbar. Maka Nabi kata pi ambil ayat sembahyang, lepas tu duduk ke arah kiblat. Bila kamu nak sembahyang, terus kamu sembahyang, takbir, Allahu akbar. Nabi tak sebut pun usalli. Tapi dalam kitab-kitab mazhab ada dak usalli? Ada usalli. Tapi dalam hadis ada dak usalli? Tidak ada usalli. Bertembung di antara pandangan mazhab dengan hadis Nabi. Apa Imam Syafi'i kata? Yang bertembung itu, kau tengok hadis itu sahih ke tidak. Kalau martabat hadis itu sahih, aku tarik balik pandangan aku masa aku hidup dan aku mati. Kamu teruslah mengikut cara Rasulullah, kerana huwa Rasulullah. Aku ini ummah dia. Tapi aku bagi pandangan. Tapi kalau pandangan aku tidak ada dalam sunnah Nabi, tinggalkan pandangan aku, ikut sunnah Nabi. Maka kita tak jadi keliru. Adakah kita bila sembahyang, terus kita takbir, Allahu akbar? Oh, dia ni sembahyang tak betul ni. Pasal apa? Dia tak usalli. Tengok, dengan dia tak usalli, dia hina mazhab Syafi'i. Tidak demikian. Tidak usalli itulah mengangkat mazhab Syafi'i. Kenapa? Dia kata yang bertentangan itu tolong tinggalkan. Habis kalau bertentangan ditinggalkan, kenapa dia kata kena usalli? Sebab dalam pencarian dia dijumpa takat itu saja. Sahabat-sahabat dia seperti Bukhari, mereka jumpa apa yang dia tak jumpa. Kenapa? Mereka mengembara lebih jauh. Mereka berjalan lebih jauh. Mereka lebih sihat, lebih muda, kenderaan mereka bagus daripada dia. Mereka berkelana lebih. Maka dia tulislah takat apa yang dia tahu. Maka mereka kumpulkan apa yang mereka tahu. Maka dikumpul semua riwayat itu, diletak. Maka Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah masalahnya aku sebut itu, ulama-ulama lebih hebat daripada aku telah menyatakan hadis, dan hadis itu sahih, maka tinggallah pandangan aku yang tidak sama dengan hadis. Masya Allah. Ikhatul iman, hak ni bukan suruh tinggal bini balik kampung seorang-seorang, tak. Suruh tinggal usalli saja. Dia boleh ketak satu badan. Allah, mampu ya dah. Mamak ni buat gila pula dah, dia kata. Cuma mana aku nak selesai ni. Kenapa kita angkat contoh itu? Kerana imam-imam yang hebat-hebat ni, mereka cuba menyatakan tidak ada pandangan manusia boleh menandingi pandangan Rasulullah. Bukan pandangan, apa yang Nabi sebut. Nabi tidak berpandangan, Nabi berwahyu. Tidak boleh. Satu lagi, antum tengok perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal satu perkataan yang pendek, tapi saya rasa makna dia besar. Apa kata Imam Ahmad? Man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Man radda hadis Rasulullah, sesiapa yang menolak hadis Rasulullah, maka dia berada di atas mulut kerosakan, kehancuran, kebinasaan. Siapa yang tahu hadis Nabi macam mana, tiba-tiba dia buat juga amalan itu tidak mengikut hadis Nabi. Ketika dia buat amalan itu tidak mengikut hadis Nabi, setelah dia tahu hadis itu, maka ibadat dia buat itu rosak. Subhanallah. Allahu akbar. Ikhwatul iman, ikhwatul iman. Itu pendek-pendek lah saya ambil daripada pandangan para empat mazhab itu.
Mereka nak kita kembalikan acuan ilmu pengajian kepada sunnah Rasulullah. Banyaklah dalam dunia ini ikhwatul iman yang kita kena belajar dan kita kena bertanya Rasulullah macam mana, dia solat lagu mana. Kenapa? Kerana dalam bab solat saja ada amanah besar. Apa dia? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena sembahyang macam aku sembahyang. Masya Allah. Para imam mereka cuba sedaya upaya mencari ilmu dan menyampaikan, tetapi ada ilmu yang kita tak dapat. Hari ni pun ada ustaz 4 senawi. Takat tu ada ustaz mengaji lebih 6 senawi. Ada ustaz mengaji lebih dapat BA. Ada ustaz lebih sikit buat MA. Ada ustaz lebih sikit PhD. Dengan tinggi ilmu dia, dia jumpa benda yang orang lain tak jumpa. Dia jumpa. Demikian imam-imam dulu. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dia orang tua, dia uzur, dia nak keluar daripada Baghdad tak mampu. Maka apa yang sampai ke Baghdad itulah ilmu dia dan dia berfatwa. Tetapi Imam Syafi'i, dia hebat daripada imam lain sebab dia boleh berkelana daripada Mesir, daripada Mekah dia mai ke Madinah, Madinah dia masuk Baghdad, Baghdad dia pergi ke Mesir. Maka apa yang dia jumpa tentu Abu Hanifah tak jumpa, sebab Abu Hanifah tak keluar daripada Baghdad. Datang Imam Bukhari dia lebih muda daripada Syafi'i. Ketika Syafi'i sakit nak mati, Bukhari baru umur 20 tahun. Apa Bukhari? Dia redah satu Khurasan. Daripada mana? Dia redah daripada Baghdad, dia masuk ke Khurasan sepadan Iran, dia turun balik mereka sebelah Syam, dia masuk ke Mekah, dia masuk ke Madinah, dia masuk ke Mesir. Dia punya jelajah lebih luas. Maka dia jumpa hadis-hadis yang lebih daripada orang lain tak jumpa. Tetapi bagaimanapun hadis itu akan dikumpul setempat. Penemuan itu dikumpul, diwan, letak setempat. Kemudian dibincang balik. Apabila dijumpa riwayat lebih sahih daripada yang sedia ada, riwayat yang sahih itu dijadikan panduan, dijadikan amalan. Kerana Nabi SAW kata, aku tinggalkan 2 pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi itu, Nabi nak kita ambil sunnah yang sahih. Dan Nabi menyebut, sesiapa yang berdusta ke atas aku tentang sunnah aku, maka tempat duduk dia dalam neraka. Kerana itu kewajipan kita memelihara. Pasal itu bila kita tahu satu sunnah Nabi, kita kena ada jiwa yang besar. Ya Allah, rezekikan kepada aku untuk kembali pada sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Rezekikan pada aku, ya Allah. Bagi hidayah, ya Allah. Sebab apa? Sajalah contoh-contoh kita buat tadi. Kalau kita pergi habaq ke orang luar, mampu. Dia kata bulan depan tu duduk pergi dah kat mamak tu merapet. Ya. Kita bawa contoh nak menyatakan bahawa tidak ada perkataan manusia walaupun dia imam, tetap nombor 2, tetap nombor 3. Yang pertamanya Allah dan utusan dia. Ikhwatul iman. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Hampa kena tanya, nanti ustaz balik hampa tak faham. Biasanya orang tak tanya tu dia faham sangat. Allah Dia tak faham. Kalau tak ada nak tanya pasti tambah satu. Ini pengalaman Pak. Pak sini pun dulu Pak Imam dulu orang tarikat. Tapi bila dah dewasa di Mekah buat haji, Pak Cik sedar tak ada ilmu pun lagi. Quran pun baca tak faham, hadis pun tak kenal. Pak Cik dulu biasa menjelajah luar negara, belajar di sana. Banyak jumpa bangsa asing, jumpa orang putih yang umur 60 tahun. Dia suka jumpa saya. Kata saya dapat jumpa satu saudara Islam, dia kata. Dia tanya saya pandai bahasa Arab tak? Saya kata tak tahu. Tapi saya tanya dia, awak pandai? Yes. Awak faham Quran? Yes. Lagi apa yang awak faham? Hadis. Hadis apa? Semua hadis saya faham. Bukhari, Tirmizi, semua buku hadis dia, kitab hadis dia cakap. Pak Ji kata, berapa lama dah kau jadi Islam? 5 tahun dia tak. Umur dah 60 dia masuk Islam, umur 55. Jadi orang putih bila dia masuk Islam, akal dia dah masak.
Dia tahu agama dia tak betul. Pakcik dulu biasa kerja di Singapura, jumpa satu orang putih, umur dia 65. Dia kecek pakcik, dia kata, boleh tak aku ikut kau pergi sembahyang Jumaat? Pakcik kata, mana boleh. Cerita dekat orang rumah kata, besok bulan Ramadan kita ajak dia buka kat rumah, kita ajak dia pergi sembahyang tarawih. Kita duduk depan masjid, dia ikutlah, dia datang pergi kat masjid. Dia kenalkan dia dekat orang macam ni kawan saya di syarikat. Dia dulu kerja dengan BP, dia dah retire, dia duduk Singapura. Dia nak ikut saya ke masjid. Langsung dia syahadah malam tu. Esok tu saya tanya dia, kenapa John? Saya kata, nama dia John Yang. Saya kata, dah umur 65 kau masuk Islam, kenapa? Dia kata, aku retire, aku ceraikan isteri aku. Isteri aku pemabuk, dia kata. Aku ada 2 orang anak, lelaki dan perempuan, dah dewasa, umur dah dekat 30, dia kata. Semua pemabuk, dia kata. Aku kasih Islam je lah yang betul. Jadi dia masuk Islam. Dia berkahwin dengan seorang perempuan Islam di Singapura. Perempuan tu tahulah, tak jadi dia punya kahwin, jodoh dia sekejap aja dia cerai. Dia jumpa saya, dia minta maaf dekat saya. Dia kata, I'm very sorry, dia kata. Isteri aku tak Islami, dia kata. Tak macam orang Melayu tu lah, mak dah cakap, kau orang Taiping hampir cari orang Lembau, apa? Dia jadi macam ni. Tak, dia tak macam tu. Dia masih kuat dalam Islam lagi. Dia duduk di Qatar, entah dia jadi apa tak tahu. Tapi yang Ustaz cakap ni tadi ni, Pakcik nak kata satu je lah pengalaman Pakcik. Kita orang tua kita ni, kita kata macam mana mak dengan ayah dengan agama ni. Orang kata macam ni, dalam kampung kita dah macam adat dah macam ni dah macam ni lah kita buat. Tapi anak-anak muda yang macam ni, kalau tanya dia kata, saya baca kitab, saya baca Quran. Tu yang saya dapat ni, kata. Saya tahu hadis. Jadi kita kena baca. Walaupun kita dah tua macam saya ni, kita kena baca. Guru saya di Mekah dulu, dia kata, kewajipan awak untuk membaca. Ustaz menyampaikan seperti guru lah, dia sampaikan dekat sekolah. Tapi mak bapak sekarang, orang Melayu, orang Malaysia ni, dia bagi tuition, dia belanja beratus-ratus hantar anak dia tuition. Dia tak harap dekat cikgu-cikgu ni. Cikgu-cikgu ni semua lepasan universiti lah, begitulah. Tak, bagi tuition lah sebab nak dapat 10A. Tapi kita tak nak baca kitab, tak nak baca Quran. Ustaz dah menyampaikan, kata guru di Mekah dulu, dia kata, Kak Pakcik, kewajipan awak balik rumah, buka Quran, buka kitab. Itu kewajipan awak. Itu bukan kewajipan ustaz. Tapi awak kena cari ustaz yang menyampaikan ilmu dengan dalil Al-Quran, dengan hadis Rasul. Baru dengar dia punya ceramah dia. Tapi kewajipan awak untuk berislam. Tapi kebanyakan kita tak periksa. Imam Ahmad, dia selalu bawa nota dengan pensil lah. Dia ada dia punya pensil lah, macam kalam dia. Orang tanya dia, Ustaz, sampai bila Ustaz nak bawa kalam ni? Dia kata, sampai aku masuk ke dalam liang lahat. Maknanya ilmu kena cari sampailah kita mati. Itu je apa saya nak sampai. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ada satu soalan. Bulan Safar ada orang puasa dan sembahyang sunat beberapa rakaat. Bagaimana itu? Masuk bulan Safar, ada orang puasa dalam bulan Safar. Puasa khusus dalam bulan Safar tidak ada. Yang adanya puasa Isnin dengan Khamis satu. Yang kedua puasa pada dipanggil Ayyamul Bid, iaitu 13, 14, 15. Itu ada tiap-tiap bulan. Itu sunnah Rasulullah. Tiap-tiap bulan. Tapi 14, 15, 13, 14 itu bulan Islam lah. Bukan Januari, Februari itu. Bulan Islam. Ataupun orang tua-tua panggil bulan Melayu. Tapi bulan Melayu tak kena. Kalau bulan Melayu, mamak nak puasa ke mana?
kalender Islam, takwim itu ada, tetapi mengkhususkan satu puasa yang tertentu kerana sempena kedatangan bulan Safar ke, bulan Rejab ke, bulan Sya'ban ke, itu sesuatu yang Nabi tidak pernah ajar. Kata sahabat, kadang-kadang Nabi berpuasa, kami rasa macam dia tak pernah buka, tak puasa panjang. Kadang-kadang kami tengok Nabi tak puasa sampai kami rasa macam dia tak pernah puasa, tak puasa panjang. Tetapi kata Aisyah, Nabi puasa sunat lebih sikit, hanya di dalam bulan Sya'ban sahaja. Itu saja yang ada. Maka Muharram, Safar, apa ni semua kekalkanlah Isnin dengan Khamis, dan 13, 14, 15 itu saja. Lain jangan. Kecuali puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, itu lain bab. Mengkhususkan Safar dengan puasa tertentu, itu adalah sesuatu yang bid'ah yang ditegah oleh Nabi. Inilah ibadat yang tidak menyampaikan kita kepada Allah. Dan tak cukup takat itu, ditambah dengan sembahyang sunat beberapa rakaat. Ini tidak ada. Masya Allah, ini jauh sekali. Terima kasih ya Allah. Itu langsung tidak ada. Sembahyang itu hanya ada 5 waktu, dan sembahyang itu ada sunat-sunat yang Nabi ajar, lain tidak ada. Ada qabliyah dia, ada ba'diyah dia, ada rawatib yang muakkad, ada rawatib yang ghairu muakkad. Itu sahaja. Lain daripada itu jangan pandai-pandai disembahyangkan. Sembahyang hadiah pun tidak ada. Hatta sembahyang tasbih itu pun khilaf para fuqaha. Para fuqaha khilaf, bolehkah kita buat sembahyang tasbih? Khilaf para fuqaha. Sebahagian mazhab menyatakan seumur hidup buat sekali, lepas tu tak usah buat dah. Sekali dah, cukup dah. Kerana dibahas kedudukan hadis itu, sama ada dia dhaif jiddan ataupun dia hasan, dibahas. Tetapi ada fuqaha kata hadis itu hadis hasan. Walaupun dia hadis hasan, seumur hidup buat sekali dah. Jangan tiap-tiap kemulai duk buat, tiap-tiap kemulai duk buat, tiap-tiap kemulai duk buat, jangan. Tetapi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dia tak mau sembahyang tasbih. Syafi'i tidak mau. Kenapa? Kerana dalil dia tidak kuat. Tetapi yang duk buat qiyamul tasbih ni semua mengaku mazhab Syafi'i. Sedangkan tu imam dia tak mau. Makmum buat. Ini nama dia makmum ketegak. Makmum ketegak. Tapi kalau nak buat juga, ambillah pandangan yang pertama tadi, iaitu seumur hidup buat sekali, lepas tu dah kita telah beramal dengan hadis itu. Maka yang semayang kita kena ulang dan ulang dan ulang ni apa dah? Witir, duha, tahajud. Apa Nabi kata? 2 rakaat sunat fajar, 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang tu kalau tak buat pun boleh qada. Masya Allah. Maka di dalam bulan Rejab, tidak ada, dalam bulan Safar tidak ada sembahyang sunat yang tertentu, tidak ada puasa yang tertentu. Jangan kita buat lebih daripada yang diaturkan. Baik. Soalan yang kedua, adakah salah apabila perkataan usalli pada permulaan sembahyang? Masya Allah. Adakah salah kita sebut usalli pada perkataan sembahyang? Baik. Quran menyatakan kepada kita, hadis daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang Imam Nawawi menyebut hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi menyebut tentang ada benda kita buat dalam dunia ini, Allah tak kira kita salah. Apa dia? Yang pertama, buat dalam keadaan terpaksa. Kalau ada benda salah kita buat terpaksa, maka tak dikira, Allah tak kira, pasal keadaan itu terpaksa. Yang kedua, buat dalam keadaan terlupa. Benda yang kita terlupa, benda tu salah tapi terlupa, kan? Dia tak kira salah. Contoh yang paling mudah, puasa, kan? Bangkit siap dengan balai rokok, nasi lemak sebungkus, TO. Kenyang belahak, tak tahu nak abang. Dah kenyang belahak dah, baru pukul day. Astaghfirullah, aku puasa.
Ya, tak kira salah dan puasa tak batal jalan pi. Kenapa? Buat dalam keadaan terlupa. Tapi jangan buat-buat lupa, terlupa. Itu tak dikira salah. Yang ketiga, kita buat dalam keadaan tidak ada ilmu. Tak ada ilmu. Selama kita tak tahu hakikat satu benda dan ilmu tidak sampai, kita beramal. Itu diambil daripada ayat Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Iaitu Allah tidak akan mengazab satu-satu hamba setelah diutuskan rasul pada mereka. Kata para ulama, maksud diutuskan rasul itu ialah rasul mendatangkan ilmu daripada Allah. Jadi adakah salah kita kata usalli selama kita tak tahu hadis? Kita buat usalli itu dan kita tak pernah tahu dan tak ada siapa bagi tahu. Semoga kita diampun oleh Allah. Tetapi setelah kita tahu, ini kita bercakap setelah tahu. Setelah tahu, kita tahu dah usalli itu dari mana, tidak usalli dari mana. Tadi saya habaq, Nabi mengajak sahabat sembahyang tanpa usalli. Itu hadis Bukhari, hadis Muslim dalam bab salat daripada Abu Hurairah. Itu Nabi ajak. Yang usalli ini siapa ajak? Imam mazhab ajak. Kenapa dia ajak? Bila dia tengok ada orang, dia ini orang yang apa? Biasa tengok ada orang yang penyakit muka serupa tu. Sindrom apa? Down syndrome. Muka serupa pergi tak mana-mana. Wahai bukan dua beradik pun serupa muka dia. Ada orang bila zaman Imam mazhab, dia ini jalan-jalan daripada rumah, dia sampai kat masjid, dia dah duduk dah di kat sembahyang. Dia tak tahu dia nak sembahyang apa. Kenapa? Dia menghadapi masalah dha'ful aqli. Lemah akal. Dia takbir Allahu Akbar sampai dia tanya kat diri dia, aku sembahyang apa? Dha'ful aqli. Maka daripada orang seperti inilah Imam mazhab kata, eloklah dia peringat kat diri dia, usalli fardal zuhri. Dia bagi tahu aku nak sembahyang zuhur, lepas tu dia takbir supaya dia tahu dia sembahyang apa. Maka itu datang kerana nak mendidik orang yang lemah akal. Kita ni lemah akal tak? Tak lemah kan? Maka tak lemah jangan ambil ubat lemah akal. Kita kalau lemah akal, ambil ubat lemah akal. Setelah kita tahu itu, kita masih nak pakai usalli, maka kita dianggap orang yang takabur, tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah dan utusan dia. Kalau soalan itu apakah salah usalli? Usalli itu salah ataupun tidak, tengok bila kita tahu, bila ilmu datang. Macam ni telah datang ilmu. Yalah memanglah, demi Allah memang Nabi sembahyang tanpa usalli, tapi ustaz lama dah duk buat ni, payah. Ni masalah payah, lama dah. Baik. Hati kita nak meninggalkan, tiba-tiba jadi tersasul, terbuat. Mudah-mudahan diampun oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita duk ra'i dia, kita ra'i dia sampai tahap kita tak boleh berpisah dengan dia, kita dianggap meninggalkan sunnah Nabi. Kita dianggap meninggalkan sunnah Nabi, dan itu satu kesalahan yang besar. Kenapa? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang macam aku sembahyang. Maka kerana itu saya tak jawab salah ataupun tidak. Saya tak mau jawab nanti kalau saya kata tak salah, saya khianat dengan ilmu Rasulullah. Sebab Nabi tak pernah sembahyang pakai usalli. Kalau saya jawab salah, saya takut pula orang ini termasuk dha'ful aqli, orang yang lemah akalan. Maka siapa yang lemah akalan, tak apalah pakai usalli. Maka kita duduk depan cermin, sekali kita belek muka kita, aku lemah akal ke tak lemah akal? Kalau lemah akal, ambil. Kalau kita orang yang tidak lemah akal, orang yang wajar, orang yang pintar, maka mengikut sunnah Nabi untuk orang yang pintar-pintar, ulul albab. Maka setelah kita tahu, tunduklah kepada hidayah Allah. Elakkan daripada sembahyang pakai usalli, kerana itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan saya. Wallahu alam. Ya. Pada kalau kita semayang kan, Ya. ada kan, Ya. ada poin kan. Boleh. Syed Sabit kata boleh. Syed Sabit sebut dalam kitab Al-Fiqh Sunnah,
Dia kata boleh. Masa kita nak sembahyang tu, kita tak depan kan, kita pi ke depan, kita pi dekat dia. Takbir baca. Bila kita nak rokok, kita genjak ke belakang, kita rokok. Ataupun dia dengan kita, jaraknya mata kita nampak. Alhamdulillah. Tapi yang paling afdalnya kita hafal paling baik. Itu paling baik. Selama tak boleh hafal lagi, tak apalah. Tapi tanam dalam hati, satu hari sebelum mati nak hafal ayat-ayat Allah. Syed Sabit menyebut dalam fikir sunnah boleh, harus saya kata. Ya tak? Masya Allah. Allah. Alhamdulillah. Yang tu nama dia orang panggil niat yang salihah, niat yang baik. Tak apa, dapat insya-Allah. Ada hadis sebut, siapa yang niat baik tapi kerana keuzuran menghalang dia akan dapat pahala itu. Tapi kita wujudkan rasa sedih lah. Bila kita tak dapat buat tu, dia main rasa tak seronok. Tetapi di atas benda baik yang kita niat nak buat, tetapi ada halangan tak boleh buat, kebaikan itu ditulis. Masya Allah. Sangat baik. Jangan putih asa, niat lagi. Walaupun tak bangkit lagi, tak apa, niat lagi dan niat lagi, insya-Allah. Niat yang bagus, tak ada cacat celah pun. Terus dah. Ketika tak boleh, apa yang kita kata? Allah ini saja aku semayang pantas tak contohlah dia asal kan yang tu yang elok, sebab lafaz niat itu yang masalah dia. Niat di hati, tempat niat di hati. Kita niat dalam hati. Bukan kata bila tak baca usolli tak ada niat dah. Niat kerja ada di hati. Niat itu apa dia? Kita ingat nak semayang. Kan? Kita duduk atas 3 sejadah tu, hati kita ingat nak semayang. Kita takbir. Masa mulut kata Allahu Akbar, hati ingat nak semayang. Niatlah tu. Usolli bukan niat. Usolli adalah lafaz untuk bagi tahu pada orang yang lemah akal, kata dia nak semayang. Takut apa? Takut dia jadi macam kes tadi, macam Imam Syafi'i sebut tadi. Tengah-tengah dia takbir, aku semayang apa? Maka dia disuruh kata usolli supaya dia tak ulang lagi takbir. Dia dah takbir dah, Allahu Akbar. Macam ni punya cerah, lohok ke asak? Bukan dia tak tahu waktu asak, dia tahu, tapi dia keliru, dia niat dah lagi waktu asak. Supaya dia tak ribah tangan takbir lagi, maka eloklah dia ingatkan diri dia, aku semayang fardu asak 4 rakaat, Allahu Akbar. Maka dia dah tahu dah, dia sebut, maka dia tak payah ulang balik. Tapi bagi kita tak ada masalah tu. Berdiri atas 3 sejadah, Allahu Akbar, automatik dia mai, aku semayang 4 rakaat, Allahu Akbar, telah ada niat. Pening tangkap sini, dia bunyi. Dia bunyi tangkap otak. tak masuk. Boleh pakcik nah. Niat di hati. Niat kerja dia di hati. Niat tak ada kena mengena dengan musalli. Dah sajalah saya tanya, dah tanya bab tu lah kan. Saja saya tanya. Dalam bahasa Arab, kita mengaji ilmu bahasa Arab, dia kata al-kalamu huwa lafzu murakkabun mufidun. Apa nak panggil ya? Dalam bahasa Arab ni, satu-satu benda dipanggil kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab ni benda yang ada makna. Dia lafzun, satu lafaz, murakkabun yang tersusun, mufidun ada makna, biwad'i arabi yang dia dipakai dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, katalah kita kata mirwahatun, dia ada makna.
Makna dia apa? Kipas kan? Mirwahatun. Dalam bahasa Arab kita kata thalajatun. Thalajatun. Dia ada makna. Kita bukan boleh pergi bubuh thalajatun. Kita kata lori. Tak boleh. Dia kalimah yang telah ada makna. Jadi kita tak boleh pakai makna lain. Mereka kena pakai makna tu. Kita kata saburatun. Kita kata saburatun. Maka kepala kita akan terbayang papan hitam. Saburatun. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia ada makna tak ada makna? Dia ada makna kan? Apa makna dia? Allah yang maha besar. Tiba-tiba kita sebut Allahu Akbar, kita pakai makna sembahyang maghrib. Betul tak betul? Allahu Akbar maksud dia apa? Dia mufid tu. Dia ada makna. Makna dia macam kita nak sembahyang. Lah ni nak sembahyang asar kan? Takbir. Allahu Akbar. Mulut kata Allahu Akbar, hati kita kata aku, mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang asar. Lafaz dengan makna masuk tak? Tak masuk. Tak masuk. Jadi bila mulut kata Allahu Akbar, hati kena kata Allah Maha Besar. Baru betul. Mulut kata lori, hati bayang rumah. Tak boleh. Tak betul. Habis bila mulut kata Allahu Akbar, hati bayang Allah yang Maha Besar. Sembahyang. Bila mulut kata Allahu Akbar, hati mesti kata Allah Maha Besar. Kalau mulut kata Allahu Akbar, hati kata aku sembahyang maghrib, Allahu Akbar bukan aku sembahyang maghrib. Habis aku sembahyang maghrib tu nak buh tang mana? Ya pakcik. Ya betul. Itulah yang tepat sekali. Kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Niat boleh datang kemudian. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Aku sembahyang Isyak. Jadi ataupun macam mana? Ataupun niat tu duduk dulu sebelum Allahu Akbar. Kita diri atas sejadah ni, berdiri atas sejadah, ingat dalam hati aku sembahyang fardu Isyak. Terus Allahu Akbar. Niat dahulu. Boleh juga. Atau macam pak cik sebut tadi, boleh juga. Allahu Akbar dulu. Allahu Akbar. Mulut kata Allah, hati kata Allah Maha Besar. Dah Allahu Akbar, ingatlah hati aku sembahyang Isyak. Lepas tu baru baca Allahu Akbar kabira. Boleh juga. Itulah yang paling betul. Masuk pintu. Ustaz Yuk tambah. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, kita sampai kat pintu masjid tu, duk berjalan nak mai tempat sejadah tu, dah boleh niat dah. Biasanya lah innamal a'malu binniat. Amal dengan niat. Antara teringat dengan nak buat yang mana dulu? Teringat nak buat kuih raya dengan buat kuih raya. Ya, teringat tu lah niat. Teringat. Takkan masa kita buat kuih raya kita kata sahaja aku buat kuih raya. Tak boleh. Teringat buat kuih dengan buat kuih, teringat dulu. Maka teringat nak sembahyang, dengan sembahyang teringat dulu. Pasal tu teringat ni mudah. Aku nak sembahyang Isyak kerana Allah. Lepas tu dah ambil ayat. Kita duk jalan pergi ambil uduk tu, duk jalan pergi ambil uduk untuk apa? Untuk pergi market ke? Pergi sembahyang. Automatik bila dah ambil ayat sembahyang, daripada bilik ayat mai atas sejadah, duk jalan mai tu nak pergi mana tu? Nak sembahyang. Telah ada niat berdiri atas sejadah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, sembahyang. Itu yang paling betul. Ikut susunan rukun sembahyang. Ikut dah. Nombor 1 niat, nombor 2 berdiri betul. Dapat dah jawapan dia. Kita ambil wuduk tu kita dah sembahyang dulu. Kenapa wuduk? Boleh. Ada soalan? Ada soalan lain? Ya sahabat. Yang ni dia pergi bab lain lah. Itu pergi bab lain. Sahabat tanya sembahyang subuh ada kunut ke? Sahabat tanya lagi, berapa banyak nak tanya soalan tu? Sahabat tu tanya.
Wallahu ta'ala alam. Yang tu satu bab yang akan kita bincang kemudian. Pasal ni pukul 5. Pasal lepas ni ada kuliah asar lagi. Takut masa tu panjang. Tetapi tajuk yang kita bincang ini, ingatlah apa dia? Kesemua ilmu kena ambil daripada Rasulullah. Kita bersedih kerana ada ilmu tak datang dari Nabi. Jangan bersedih kalau ilmu itu dari Nabi. Saya ulang bahasa saya. Kena bersedih kalau ilmu itu tidak dari Nabi. Kalau satu bab, dua bab, tiga bab kita buat, sampai hari ni kita tak tahu Nabi buat ke tak buat, itu kita kena sedih. Pasal apa? Esok nak bertanggungjawab di hadapan Allah. Tapi kita kena rasa seronok kalau semua bab kita buat ada hubungan dengan Nabi. Kenapa buat begini? Ada hadis begini. Kenapa buat begini? Ada hadis begini. Seronoklah kita kerana ada hujah untuk disampaikan di hadapan Allah di mahsyar esok. Semoga kita diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya akhwat, saya ada bawa satu majalah baru keluar. Majalah ni majalah yang membincangkan hadis-hadis Nabi, ditulis oleh pakar-pakar hadis. Majalah ni tidak ada di timur dan tidak ada di barat. Majalah ni hanya ada di sini saja. Majalah ni pun tak masuk pasaran lagi. Baru petang kemarin dicetak. Terus saya ambil hangat lagi. Masih hangat lagi saya pegang. Majalah ini nama dia majalah Dian, Ihya Sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Ditulis oleh pakar-pakar hadis. Tentang hadis Nabi semua ada di sini. Maka memudahkan kita mendalami hadis. Inilah majalah dia. Maka siapa tak beli majalah ni, korang mujarab hidup dia. Belilah majalah. Ada kat bawah majalah ni. Majalah ni korang 5 kupang RM10. Korang 5 kupang RM10. Ya, kira RM10 lah senang. Ada di bawah. Majalah ni tidak dipaksa beli, tetapi paling afdal belilah. Tapi tidak dipaksa. Wallahu a'lam.